Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terlebih dahulu saya bagi pihak KPDNCP Selangor ingin merakamkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan daripada media lah umumnya daripada media kerana sudi hadir pada pagi ini untuk sesi pemeriksaan bersama media KPDNCP Selangor yang kita adakan di Pasaraya NSK Gombak. Jadi pada hari ini kita memberi tumpuan pemeriksaan kepada ayam, telur ayam dan minyak masak di bawah pelaksanaan OPS ATM. OPS ATM. OPS ATM adalah OPS ayam, telur ayam dan minyak masak. Jadi pada hari ini lebih kurang 20 pegawai penguatkuasa terdiri daripada KPDNCP Shah Alam Negeri dan juga KPDNCP Cawangan Gombak. Jadi fokus kita pemeriksaan pada pagi ini adalah untuk melihat dari segi keberadaan secara fizikal ke atas barang-barang yang menjadi keperluan isi rumah ataupun pengguna melibatkan ayam, telur ayam dan minyak masak yang sebagaimana saya maklumkan tadi di bawah program OPS ATM. Di fokus kita pemeriksaan yang kita adakan, dan untuk makluman tuan-tuan dan puan juga, pemeriksaan ini kita jalankan secara harian secara berkala, melibatkan 198 pegawai penguasa sebelum ni cuma hari ini yang hadir pada pagi ini di NSK lebih kurang ada 20 pegawai. Dan kita memfokuskan kepada pertama sekali adalah dari segi keberadaan barang itu secara fizikal di premis. Pada hari ini melibatkan premis NSK. Yang kedua, kita nak melihat dari segi pematuhan harga ayam, telur ayam dan minyak masak. Sebagaimana tuan-tuan dan puan sedia maklum, ayam dan telur ayam ni kita ada program penentuan harga maksimum penentuan harga maksimum ayam dan telur ayam bermula pada 2 Februari lalu sehingga kini, yang mana kita kawal ayam di peringkat ladang iaitu RM6.40. Ayam standard ni adalah ayam yang disembelih dan dibersihkan dengan kaki, kepala, hati dan pedal. Itu di peringkat runcit kita kawal harga di RM9.40. Dan juga ayam super iaitu ayam yang kita sembelih dan dibersihkan tanpa kaki, kepala, hati dan pedal, ada melibatkan harga RM10.40 maksimum. Dan juga telur kita kawal grade A 45 sen, tidak lebih daripada 45 sen, grade B tidak lebih daripada 43 sen dan grade C tidak lebih 41 sen. Okay, tujuan kawalan ini adalah untuk kita nak pastikan supaya mana-mana peniaga patuh dan tidak mengenakan harga yang lebih tinggi daripada harga yang ditetapkan oleh pihak kerajaan, khususnya di peringkat KPDNCP. Begitu juga dengan bekalan minyak masak. Pertama sekali kita nak lihat dari segi keberadaan, sebab kita sering juga terima aduan berkaitan dengan bekalan minyak masak, terutama melibatkan minyak masak paket dalam polybag 1 kilogram. Dan dari segi tindakan proaktif kita di peringkat KPDNCP Selangor, apabila kita menerima aduan, kita akan terus melaksanakan siasatan susulan dan membantu pihak premis yang mengalami kekurangan ataupun ketiadaan minyak masak untuk membantu bagi pembekalan segera kepada premi-premi yang kurang ataupun mempunyai ketiadaan minyak masak tersebut. Dan untuk makluman, kita pun dah dapat harga baru, penentuan harga maksimum untuk minyak masak subsidi tetap RM2.50. Ini untuk minyak masak tulen, sawit tulen dalam kemasan botol, iaitu 1 kg, 2 kg, 3 kg dan 5 kg. Yang mana yang kita sedia maklum, bermula pada 8 hari bulan 12 ini sehinggalah 7 Januari 2023, minyak botol 1 kg ditetapkan RM6.90, untuk 2 kg RM13.60, untuk 3 kg RM19.60 dan juga untuk 5 kg RM30.90. Itu ditetapkan oleh pihak kerajaan. Okay. Jadi
fokus pemeriksaan kita pada pagi ini. Dan sebelum ni untuk maklumat tuan-tuan puan juga, memang setiap pagi pegawai-pegawai penguasa di peringkat KPDHP Selangor memang sentiasa turun untuk memantau keberadaan dan juga pematuhan harga melibatkan 3 barang ini. Sebab kita masa sekarang, sebagaimana tuan-tuan dan puan maklum, ini menjadi satu perkara yang utama lah di peringkat KPDHP untuk pastikan bahawa keberadaan ayam, telur ayam dan minyak masak ini berada dalam keadaan stabil. Namun kita tidak nafikan memang berlaku sedikit pengurangan dari segi pembekalan dan juga penjualan di peringkat telur ayam. Sebagaimana tuan-tuan dan puan sedia maklum, pada bulan 6, pada bulan Jun lepas kita mengalami sedikit gangguan bekalan melibatkan ayam daging. Namun alhamdulillah ianya bersifat sementara. Dalam beberapa bulan kita dapat selesaikan, dan ayam daging bagaimana tuan-tuan lihat sekarang ni ada di pasaran, alhamdulillah. Cuma sedikit gangguan di peringkat telur ayam, dan saya yakinlah bahawa gangguan ataupun kekurangan ini juga adalah bersifat sementara, dan insya-Allah kita akan cuba selesaikan dalam masa terdekat ini. Dan dari segi pelaksanaan pemeriksaan sehingga kini melibatkan ATM ataupun ayam, telur ayam dan minyak masak ni, sehingga kini kita telah menjalankan pemeriksaan sebanyak 6,630 premis pemborong dan juga peruncit, di mana 190 melibatkan premis pemborong dan selebihnya adalah premis peruncit. Okey, dan kita juga tidak teragak-agak untuk mengambil tindakan sekiranya ada mana-mana pihak yang cuba membuat penyelewengan ke atas barang-barang melibatkan ayam, telur ayam dan minyak masak ni di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961, di mana kita boleh memfokuskan pada kesalahan-kesalahan seperti menyorok barang untuk tujuan tidak dipasarkan, kemudian dari segi mengenakan syarat pembelian untuk ketiga-tiga barang ini, dan jika didapati bersalah, hukuman denda tidak lebih daripada 1 juta di bawah Akta Kawalan Bekalan. Begitu juga melibatkan di bawah Akta Kawalan Harga dan Akta Pencatutan 2011, sekiranya didapati ada mana-mana peniaga ataupun premis yang mengenakan harga 3 barang ini melebihi harga maksimum, dendanya adalah untuk individu adalah RM1,000, tidak lebih RM1,000, penjara tidak lebih 3 tahun, dan juga kompaun tidak lebih daripada RM50,000. Dan itu untuk individu, manakala bagi syarikat RM250,000, tidak lebih daripada RM250,000, dan denda denda RM500,000 dan kompaun tidak lebih daripada RM250,000. Okey. Ya. Tadi tuan cakap ada masalah kekurangan bekalan telur ayam di Selangor. Sejak di mana tepatnya dan sejak bila? Okey. Kalau ikutkan analisa yang kita jalankan berdasarkan kepada makluman ataupun pelaporan yang dibekalkan daripada pihak pemborong, pengeluar dan juga peruncit kepada kita, keberadaan bekalan telur ayam sekarang ni adalah 65% lah. Okey, 60% itu anggaran 65%. 60%, dan kekurangan telur bekalan adalah pelbagai tempat. Cumanya kekurangan sebagaimana yang saya maklum tadi adalah bersifat sementara. Sebab contohnya kalau katakan bekalan sampai pada hari ini, kemungkinan dari segi penjualan tu terlalu cepat dan pantas. Dan apabila pengguna datang, memang kadang-kadang stok bekalan telah habis dijual dalam masa-masa yang tertentu. Tapi bekalan tetap ada. Cumanya macam saya kata tadilah, dia punya bersifat sementara, dan kemungkinan kita juga nak memohon kepada orang ramai supaya apabila berlaku keadaan sedemikian terus lapor kepada kita, dan seboleh-bolehnya elakkan daripada viral ataupun tular di peringkat media sosial yang boleh menimbulkan lagi situasi panik. Dalam masa 3 bulan ni, berapa aduan yang diterima berkenaan dengan kekurangan? Okey, kalau untuk saya ambil daripada start 1 Januari, aduan untuk melibatkan telur, kita lebih kurang kita terima 95 aduan melibatkan isu harga dan juga bekalan. Manakala minyak masak lebih kurang dalam 51 melibatkan isu harga dan bekalan. Dan 1 Januari. 1 Januari dan tempoh lebih kurang dalam 11 bulan. Jadi alhamdulillah aduan-aduan tersebut kita ambil maklum dan kita laksanakan tindakan proaktif untuk selesaikan di peringkat lapangan dengan pegawai-pegawai kita turun. Di samping membuat pemeriksaan, kita juga membuat libat urus dengan pihak peniaga-peniaga untuk membantu mereka mendapatkan bekalan di peringkat pembekal.
Tadi tu ada cakap pemeriksaan 6,000 kan. Ya. Apa tindakan mungkin ada notis ke? Okey. Untuk makluman tuan-tuan perempuan, sebagaimana yang saya maklum, tindakan kita laksana melibatkan 2 akta. Pertama adalah Akta Kawalan Bekalan 1961 adalah untuk memastikan tiada elemen penyelewengan. Maksud saya di sini elemen penyelewengan adalah seperti penyorokan. Kan? So alhamdulillah di sepanjang siasatan yang ataupun pemeriksaan yang kita laksanakan, kita belum menemui apa-apa penyelewengan melibatkan elemen sorok barang-barang kawalan ini. Cumanya kalau tuan-tuan lihat, kemungkinan ada disimpan stok itu adalah dari segi kawalan Kendiri di peringkat premis untuk mengawal bekalan tersebut dijual secara sama rata kepada semua pengguna. Sebab sekiranya bekalan tersebut dipamer secara skala yang besar, mungkin akan berlakunya pembelian dalam skala yang besar. Dan menyebabkan ada pengguna-pengguna lain yang tak dapat membeli ataupun mendapatkan bekalan tersebut. Dan juga di bawah Akta Kawalan Harga Adat Etik Pencatutan 2011, kita juga menentukan, pemeriksaan kita jalankan juga adalah untuk menentukan supaya peniaga-peniaga ni patuh di bawah penentuan harga maksimum sama ada ayam, telur ayam dan juga minyak masak. Sekiranya berlaku elemen tersebut, kita akan ambil tindakan sama ada compound on the spot ataupun dakwa dan membuka kertas siasatan dan compound. Sebagaimana yang saya maklumkan tadi, untuk individu adalah 1,000, tidak lebih 1,000 dan compound 50,000. Dan jika company ataupun syarikat ada 500,000 ataupun compound 250,000. Dan dalam masa yang sama, pemeriksaan yang kita jalankan sebanyak 6,630 pemeriksaan tersebut adalah dalam masa yang sama kita nak mendapatkan maklumat secara di lapangan atau maklumat secara terus daripada peniaga-peniaga tentang keberadaan bekalan barang-barang ATM tersebut, itu ayam, telur ayam dan minyak masak. Okey, di samping kita menerima laporan secara melalui email dan sebagainya, pegawai-pegawai kita juga turun di padang untuk mendapatkan maklumat secara fizikal daripada peniaga-peniaga. Daripada peringkat pemborong, adakah mereka merespon tentang kawalan harga yang terlampau panjang berbanding yang tempoh laku sebelum ni hanya pada ketika musim perayaan? Tapi pada ini kita tengok pada yang lepas kita tengok dah berbulan lamanya sebelum kawalan harga ini dilaksanakan. Adakah itu juga menyumbang kepada kenaikan harga dan juga di mana pemborong tidak dapat menampung harga kos mereka? Saya tidak melihat perkara ini sebagai satu perkara yang menjadi beban kepada peniaga sebab sebagaimana saranan YEBPM kita yang baru, ia mengutamakan kepada kos sara hidup dan penetapan harga kawalan maksimum di peringkat borong dan runcit ni adalah untuk kita mengawal, utamanya supaya peniaga-peniaga tidak mengenakan harga yang tidak munasabah dalam keadaan ekonomi kita sekarang ni, dan juga kita untuk kita nak supaya peniaga-peniaga dan harga-harga yang kita cadangkan tersebut adalah harga-harga berdasarkan kepada persetujuan antara pihak kerajaan dan juga pihak pengeluar sebenarnya. Dan kita pihak kerajaan membuat penetapan harga adalah berdasarkan pada persetujuan dua hala di antara kerajaan dengan juga peniaga-peniaga lah. Dan bukan kita buat penetapan harga di peringkat kerajaan saja, keputusan di peringkat kerajaan saja. Agak-agak dijangka kemelut masalah bekalan telur ni bila boleh capai 100% semua ada bekalan. Okey, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, kita sekarang ni di peringkat KPDN KSS sekarang ni, KSS sekarang ni memang memberi tumpang utamalah terhadap bekalan ayam dan telur ayam, termasuk juga minyak masak sekarang ni. Dan setiap hari kita menjalankan kutipan data bekalan, melihat trend sama ada berlakunya peningkatan ataupun penurunan dari segi bekalan. Dan setakat sehingga pemeriksaan kita di peringkat KPD ICP Selangor, bekalan masih lagi konsisten, dan kita jangkakan insya-Allah dalam masa terdekat keadaan dapat dipulihkan sepenuhnya sebagaimana krisis kekurangan ayam pada bulan Jun. Memang ayam kadang ada setengah pasar tu memang tidak menjual langsung ayam, tapi alhamdulillah dalam 2-3 bulan kita dapat selesaikan sehingga sekarang kita melihat bekalan ayam berada dalam keadaan stabil. Dan juga kita harapkan juga berlaku pada telur ayam selepas ini, insya-Allah. Kita sama-sama doakanlah semoga pulih sepenuhnya. Okey. Setakat ni ibu cakap telur ayam pertusan dia 65%. Ya, 65%. Average tu apa? Selalunya average berapa? Okey, kita kata 60% adalah analisa kita berkaitan dengan keberadaan bekalan telur ayam yang kita periksa daripada jumlah keseluruhan premis yang kita periksa. Maknanya
100%, 100% premi yang kita periksa hanya 65% saja yang ada di premi tersebut, dan selebihnya tiada dan juga berlaku kekurangan. Okey. 65% tu ada. Ada 65%. Cumanya sebagaimana saya maklum, tidak ada ni ada sangat aktiviti. Bekalan diterima seperti biasa, tetapi dari segi penjualan tu mungkin terlalu cepat di setengah-setengah tempat. Sebagai contoh di kawasan-kawasan bandar, kawasan yang menjadi tumpuan peniaga-peniaga, tu dia akan menjadi terlalu cepat, menyebabkan kadang-kadang apabila pengguna-pengguna datang, telur tersebut dah habis stok. Sebenarnya bekalan ada pada masa tersebut, cuma dari segi pembelian. Sebab itu saya juga sebagaimana yang saya maklum, peringkat awal tadi, elakkan daripada kita membuat pembelian panic buying. Yang kedua, kita tular isu-isu berkaitan dengan ketiadaan dan sebagainya di media menyebabkan lagi masyarakat, menimbulkan kegusaran kepada masyarakat dan mewujudkan pembelian panic dan menyebabkan kadang-kadang stok cepat habis di pasaran. Okey, terima kasih.